Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail dan ini Sudut Pandang. Sudut Pandang menjadi platform untuk mengangkat suara anak-anak muda, dan malam ini saya ingin menyentuh sedikit mengenai kebebasan bersuara, dan pastinya ia perlu diurus terutamanya dalam konteks anak-anak muda. Dan kita ingin bercakap mengenai ini, dan bersama saya ketika ini bersaing secara langsung dari restoran Safis Corner ini di Ibu Negara di Kuala Lumpur. Ada 4 orang anak muda. Yang pertamanya di sebelah kiri saya ketika ini ialah Muhammad Haziq Abdul Haris, seorang aktivis. Seterusnya Afiq Aziz, Timbalan Setiausaha Kelab Cik Dad. Dan di hujung sana sahabat saya, seorang wartawan anak muda yang menyaksikan berbagai bantahan anak muda sudah menjadi perkara biasa. Dan seterusnya di sebelah kanan saya adalah saudara Najib Mokhtar, iaitu Ketua Komunikasi Korporat PGPF. Dan persoalan mengenai kebebasan bersuara, protes dalam berhemah, dalam konteks yang bagaimana? Mungkin siapa boleh mula dulu? Kalau kita nak tengok hari ini protes itu, apa itu protes? Protes ini biasanya berlaku kalau kita anak muda ialah tidak bersetuju. Kalau kita katakan ialah kita bangkang. Tapi kalau konteks ayat lebih baik, kita ambil peduli kerana sebab atau perkara-perkara atau polisi yang kita dapat tahu akan disampaikan ataupun peraturan yang kita tidak bersetuju dengan benda itu. Persoalannya, bagaimana hari ini kita nak protes dengan cara yang berhemah? Itu isu dia. Hari ini kita tengok anak muda protes banyak perkara. Antara perkaranya protes dengan cara yang radikal, ganas. Objektif yang kita nak tengok ialah cara berhemah ni, sama ada berhemah atau tak berhemah. Sampai atau tidak suara itu. Sampai atau tidak suara. Sampai atau tidak. Najib. Tapi pada saya sebenarnya apa yang kita perlu lihat adalah cara kita menentukan sama ada apa yang kita buat itu berhemah ataupun tidak. Di mana penanda aras yang kita letakkan sebagai kita mengatakan okey, cara yang aku buat ini berhemah atau cara yang aku buat ini dianggap sebagai melanggar adat dan budaya. Tapi benda itu berubah daripada negara dan tempat berdasarkan kepada adat dan rasam dan berdasarkan kepada perbezaan budaya, bahasa dan bangsa. Jadi benda itu bersifat global. Jadi di mana-mana kita nak mencari titik pertemuan, keseimbangan atau equilibrium dalam masa ekonomi dia, dalam kita untuk mencapai di mana bahawa ya, ini adalah hemah yang diterima sejagat. Dan pada masa yang sama, bila kita bercakap tentang protes, apakah yang menyebabkan kita memprotes? Ketidakpuasan hati itu didasarkan kepada emosi. Bagaimana? Mungkin boleh terang lebih lanjut. Hemah dalam bentuk sejagat. Artinya dalam kita menelusuri arus, kita tidak menongkar arus, pada masa yang sama hajat dan matlamat kita tercapai. Pada masa yang sama, matlamat tidak menghalalkan cara. Pada saya adalah lebih kepada suatu seni. Dia tidak bermasemantik dengan perkataan, tetapi seni dalam kita menangani kemasyarakatan berbudaya dalam cara yang bertamadun. Itu pandangan saya. Afiq. Saya rasa kalau cakap soal budaya ni berubah. Kalau kita tengok hari dulu, kalau Malaysia mungkin sedikit tidak sukan untuk meluahkan pendapat. Ya. Tapi kebelakangan ni kita agak terbuka. Kerana apa? Budaya sosial media itu sudah membuatkan platform dan juga channel tu ada. Jadi digunakan oleh semua orang dan ada kebebasan dan ruang di situ. Itu channel, tapi Ya. pengisian itu yang dibangkitkan Sebagai berhemah. ya, bagi berhemah. Najib. Pada saya, pengisian seperti yang saya kata tadi lah, ianya harus diikat kepada akal dan pada masa yang sama kepada kematangan dan pada masa yang sama kepada budi dan bahasa. Itu dibenarkan, didefinisikan, ditarifkan sebagai hemah. Tetapi macam mana kita mengatakan bahawa apa yang aku cakap hari ini tidak menyinggung atau tidak memberi kesan atau terkesan kepada pihak yang lain. Jadi pada saya ianya pokok pangkalnya adalah kepada budi bicara atau wise discussion dalam bahasa Inggerisnya dalam kita menangani masyarakat itu. Jadi daripada segi posisi ini dalam kondisi sebegini, kita melihat kepada macam mana orang di satu lagi memahami apa yang kita sampaikan, tetapi pada masa yang sama ianya tidak dianggap sebagai kurang ajar atau biadab. Dari segi peringkat platform selaku pemerhati Firdaus, mungkin kita anak muda sering melihat kita bersama dan dialog dan forum. Bagi saya
kalau nak protes ni macam mana pun kita kena kembali kepada nilai-nilai kita lah, nilai-nilai ketimuran. Okay. Sebab masyarakat kita ni dia susah nak terima radikal semua, tapi semenjak kebelakangan ni makin lama makin radikal. Tak puas hati terus buat secara protes yang secara kasar, yang susah nak terima. Jadi persoalan di sini, adakah kita perlu membatasi protes ni sama ada dari segi peringkat umur, adakah kita dibenarkan bercakap untuk pada peringkat umur sekian-sekian, ataupun kita harus persoalan macam mana nak menilai kematangan seseorang dalam membuat protes. Sekejap. Bila bercakap pasal nilai tadi, sebab tu cakap nilai yang ada dekat Malaysia ni mungkin tidak sama dengan di barat. Di barat kita tengok mereka lebih terbuka. Contohnya bila kita bercakap tentang sesuatu perkara, orang boleh menerima. Tapi di Malaysia mungkin tidak lagi. Jadi untuk mendefinisikan budaya dan juga custom tu tadi, jadi bagaimana kita nak melihat dalam skop ruang yang begitu? Skop dan ruang apabila dibangkitkan. Sebenarnya protes ini kita ada banyak cara. Dia ada laluan dia. Okey. Betul? Okey. Kan? Ya. Jadi, contohnya kita bukan tengok saja badan-badan seperti NGO atau persatuan-persatuan untuk menyampaikan. Hari ini, kebanyakan daripada kita protes secara peribadi. Menyampaikan masalah maklumat itu tidak sampai. Mengikut saluran-saluran yang betul. Contohnya kalau kita ambil institusi-institusi. Mereka kalau dikatakan sebagai pelajar mempunyai masalah dan sebagainya, dia ada saluran, dia ada majlis perwakilan dia, ada jawatan kuasa perwakilan dia untuk disampaikan kepada pihak atasan atau berwajib. Kalau lebih global lagi, tentang kita isukan tentang negara. Kita boleh panggil bersama-sama NGO, kita bekerjasama dengan NGO untuk mantapkan. Bukan hanya sekadar satu NGO saja untuk sampaikan maklumat tu. Maknanya membentuk satu gagasan besar antara NGO Jadi tu. kita kena kekuatan. Itu menyatakan ketidakpuashatian tu bukan daripada satu pihak. Kita boleh rangkumkan banyak-banyak NGO kita panggil, mungkin sependapat, mungkin ada perkara-perkara yang tidak setuju. Ya, Dan kita boleh. Kita bercakap tentang dalam proses kita menyalurkan ketidakpuasan kita secara berhemah. Tetapi apa yang ditekankan ialah kaedah sebab ianya itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai berhemah. Akhlak dan budi di dalam kita menyampaikan. Ada juga bantah protes ataupun platform bagaimanapun. Apabila anak muda menyuarakan pendapat, dia perlu didengari. Itu yang dibangkitkan apabila yang mereka mengatakan, oh kita terpaksa membuat sebegini kerana ada perlu kita memerlukan orang untuk dengar. Okey. Dan bertindak, bukan sekadar dengar tetapi bertindak. Macam mana Najib? Pada saya, ya, generasi muda memang mahukan suara mereka didengarkan dan mereka mengharapkan supaya ia diberi tindakan. Pada saya seperti mana saya kata awal tadi, perlu ada titik keseimbangan. Mereka tidak boleh mengharapkan segala-gala yang dikatakan oleh mereka itu diterima dan diberikan reaksi serta-merta. Pada masa yang sama, pihak yang sepatutnya memberikan tindakan sepatutnya mendengarkan. Jangan kata mereka ni masih mentah, masih lagi belum tahu apa erti hidup. Jadi pada saya melihat kepada personaliti diri, jati diri manusia itu sendiri dalam keikhlasan dalam kata-kata. Buang perasaan ego, buang perasaan riak. Jangan kata yang muda itu tidak reti, yang tua itu lebih mahantang. Dan budi. Seperti Firdaus sebut tadi mengenai nilai, dan kita gabungkan apa yang kedua-dua aktivis kita bercakap mengenai platform dan membentuk gagasan, itu perlu disulam dengan kematangan. Betul. Dan kalau saya boleh tambah dekat sini, kita tambah saja, kita rehat seketika, kita kembali selepas lagi kita tambah. So, apabila kita cakap mengenai kematangan, mula segmen kedua untuk sudut pandang ini, kita ingin sentuh mengenai matang ketika bebas bersuara. Apabila kita bercakap mengenai matang dan bebas bersuara itu, macam mana? Maknanya konten itu kita harus memastikan ia disulam dengan penuh rasa tanggungjawab. Okey. Saya jawab dulu. Kita dah buatlah. Okey, kalau saya mengatakan dari segi matang tentang dalam kita bersuara, ianya diikat kembali kepada prinsip kita di dalam bersuara. Dan itu membuktikan kepada kita dan kepada yang mendengar bahawa kita matang dalam menyuarakan pendapat kita, sama ada kita memprotes atau kita menyuarakan saranan. Seperti mana yang dikatakan oleh soalan, disulami bahasanya kan. Jadi pada saya, kalau daripada protes tadi, kalau kita cakap dari sudut Islam sendiri pun, kalau kita melihat sesuatu, kita boleh protes sama ada tindakan dari perangan tangan. Tapi kita juga didedahkan dengan peringkat global. Itu pendedahan itu juga sedikit sebanyak mempengaruhi.
anak-anak muda dalam negara? Kami sendiri di GPMS, kita bicara tentang kematangan ini, kita masih lagi bersuara. Kita membawa suara organisasi, kita membawa suara individu dan sebagainya. Mungkin lebih besar lagi masyarakat. Cumanya kematangan ini dari segi kita punya kepribadian. Bukan kepribadian kita, tapi kepribadian NGO yang kita bawa. Yang ini kita pun tonjolkan. Kita masih teruskan bersuara ni. Betul? Kita Okey. masih Apabila kita bercakap dalam konteks itu kan, di peringkat global kita lihat banyak gerakan-gerakan anak muda yang aktif. Dan untuk itu apa yang trending juga di peringkat media sosial juga boleh dikongsikan oleh rakan tugas saya Hilal Azmi di bilik di studio Astro Awani. Mungkin kita terus sama Hilal. Syuat, bila kita bercakap tentang protes secara berhemah ni, ada 3 negara yang mana protes dilakukan dan digerakkan oleh anak muda sebenarnya dimulakan melalui media sosial yang mana mereka menganggap ini adalah satu perbuatan yang berhemah. Kalau di Turki contohnya ya, di Turki Twitter dan juga Tumblr diguna pakai sebagai platform utama dalam menggerakkan protes mereka kepada kerajaan yang mana sehinggakan Perdana Menteri Turki sendiri Recep Tayyip Erdogan berkata tentang Twitter ia adalah ancaman paling teruk kepada masyarakat Turki dan sehingga ada yang mengatakan juga Turkcell atau sebuah syarikat telekomunikasi di Turki turut dituduh sebagai antara yang bersekongkol dengan kerajaan Turki dalam memberikan dalam mengganggu gugat gerakan yang dibawa oleh anak-anak muda ini. Dan di Arab Spring juga antara yang menggunakan media sosial sebagai gerakan yang mana anak muda mereka menganggap ini adalah peluang dan ruang yang terbaik untuk mereka mengguna pakai dan menggerakkan gerakan mereka tanpa perlu melibatkan hal ehwal fizikal maupun gerakan fizikal. Dan lagi satu yang menarik lagi ialah di China yang mana undang-undang penapisan negara China yang mana kita tahu sememangnya ketat dan juga, sehingga kan Google sendiri pun tidak dapat menembus masuk ke negara terbesar dengan penduduk teramai di dunia ini. Jadi mereka menggunakan blog sebagai platform utama dalam menggerakkan apa yang boleh diperkatakan sebagai protes kepada pihak berkuasa mereka. Itu yang penting untuk kita ketengahkan dalam perbincangan malam ini, Ashwat. Okey, baik. Terima kasih Hilal yang membangkitkan mengenai mengambil contoh di peringkat luar negara, di luar sempadan Malaysia. Okey, Firdaus. Cuma ada satu nak bangkitkan lah. Saya sudah sebagai wartawan saya dah cover demonstrasi bersih semua lah. Saya lihat kadang-kadang di sebalik kelompok orang-orang dewasa dan juga ada juga kelompok anak-anak muda. Bila saya lihat mereka memakai topeng, memakai baju mengikut tema, tetapi mereka seperti kehilangan arah. Bila orang bersorak, mereka bersorak. Tapi mereka mengatakan itu adalah protes. Tapi jadi, macam mana? Adakah mereka ini, apakah betul kita patut biarkan saja ataupun kita perlu didik apa maksud protes mereka, apa tujuannya? Ini mengambil contoh seperti di Thailand contohnya kan. Apa yang berlaku di Bangkok ketika ini anak-anak muda protes. Itu persoalannya. Mungkin Afiq boleh jawab. Ya, kadang-kadang ada orang cakap anak muda sekarang dia macam parrot. Ya. Apa orang cakap, kita percaya satu hal, kita sampaikan satu hal. Kan, kita tak selidik dulu. Kan? Jadi saya rasa bila bercakap balik pasal soal kematangan, memang kalau kita tengok sekarang ni ada anak-anak muda yang dari dulu join reformasi apa semua. Ada antara mereka yang mengakui bahawa itu satu kesilapan. Jadi bagi saya anak-anak muda ini bercakap pasal kematangan mereka ia adalah mengenai proses yang memerlukan masa. Okey. Adalah proses yang memerlukan masa dan mungkin mereka perlukan sedikit masa. Jika dilihat dalam konteks di Malaysia, kebanyakan NGO menghantar memorandum dan itu salah satu mungkin ada yang melihat ia sebagai satu protes yang positif, yang masih lagi berhemah. Begitu. Bukankah begitu, Cik? Betul. Pada saya, ya, ada terdapat NGO yang lebih gemar untuk menggunakan kaedah menghantar memorandum sebagai membuktikan ketidakpuasan mereka dan untuk mempertahankan pihak yang tidak diadili secara wajarnya. Tapi pada masa yang sama, saya rasa dalam berhemah itu perlu diwujudkan satu tekanan. Dan tekanan itu adalah tekanan dalam pelbagai bentuk. Kalau kami di PJPF sendirinya, kami menghantar bantuan. Dan kami menghantar bantuan yang bersifat yang membantu kehidupan, seperti contoh projek kami di Gaza yang bersifat dengan air, kerana air adalah sumber kehidupan dan itu adalah yang membantu mereka di sana. Jadi kita berprotes secara simbolik, kita protes menentang the siege yang berlaku di sana kan, dan begitu juga bantuan-bantuan yang kita hantar kepada mereka di kamp pelarian dan sebagainya adalah untuk melihatkan kepada mereka bahawa kita mengambil berat dan kita membantu mereka dalam menangani protes yang mereka lalui di sebelah sana. Dan itu adalah usaha yang dilakukan oleh kami di PJPF. Bagi saya, kematangan bersuara ini telah dititik beratkan oleh pihak kerajaan.
seperti macam baru-baru ini, saya juga beberapa yang lain telah terlibat dengan Perhimpunan Mahasiswa Nasional. Itu merupakan satu komponen yang penting yang dibuat oleh kerajaan untuk mendengar suara orang-orang muda, orang-orang yang terpelajar. Mungkin banyak lagi isu-isu yang kita bincang gitu, isu ekonomi, isu pendidikan yang kita boleh jelas. Dan maklumat itu, usul-usul tersebut kita boleh bawa terus kepada pihak kerajaan dan mungkin itu lebih didengari berbanding kita bercakap di jalanan dan mungkin tak sampai pun di atas. Kita hanya bercakap omong-omong kosong dan memburukkan imej kita. Kalau kita melihat aspek global pula, kita masih lagi bersuara dalam konteks orang boleh melihat kita dengan satu situasi yang penuh bermoral. Boleh, maklumat itu tetap sampai. Tetapi persepsi itu yang susah. Macam Occupy Wall Street tu bermoral atau tidak? Mungkin saudara Afiq ke atau Najib boleh Semua jawab. Occupy Wall Street. Mungkin ada pandangan. Tak dapat jawab. Okey, tak apa. Mungkin maklumat tu tak Okey, jelas. kita melihat dalam konteks Malaysia, kekuatan Malaysia iaitu jenama Malaysia itu sering kita melihat dalam konteks keamanan dan kestabilan. Dan kita ingin sentuh mengenainya dalam usaha untuk kita mengekalkan apa yang kita telah pun kecapi selama ini, dan pada masa sama kita melihat dalam konteks yang lebih besar iaitu keterbukaan yang sedang kita lalui ketika ini dalam fasa sekarang. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam sudut pandang dan kita kat sini boleh sambung sembang. Dalam konteks domestik, iaitu keamanan Malaysia. Keamanan Malaysia itu sebagai satu jenama yang begitu kuat. Ya, Fidaus. Saya cakap bagi awal-awal tadi lah, yang kita macam mana pun kita still terikat dengan nilai-nilai. Jadi dalam berprotes tu mesti ada cara-cara yang tanpa mengakibatkan kekerasan atau paling teruk worst come to worst pertumpahan darah lah. Sebab itu memang nilai kita. Tak kisah bahasa Melayu, Cina atau India ataupun bangsa yang lain. Dan di sebalik itu, dan kita juga saya percaya agama masing-masing pun menetapkan keamanan lah. Kita takkan ada kekerasan. Jadi dalam protes tu saya tekankan macam mana pun saya still rasa ada limit lah. Bagi saya tak percaya total demokrasi. Dr. Mahathir dia selalu cakap, dia kata bila dia berucap dekat luar, dia kata peperangan bukanlah penyelesaian orang cakap apa? Pertelingkahan dua negara. Bermaksud kalau kita apply kepada konteks di dalam negara sendiri, kalau kita tengok negara kita sendiri, kita berperang selama 450 tahun. Kita tidak mencapai kemerdekaan dalam 450 tahun, tapi kita mencapai kemerdekaan setelah perbincangan dibuat di atas meja bulat. Jadi itu nilai yang masih ada di Malaysia seperti yang Fidaus cakap tadi. Jadi saya rasa penyelesaian tu kalau kita lihat balik sejarah masih lagi terpakai dekat Malaysia, masih lagi applicable. Tidak berguna kita nak bertumpah darah ke, kita nak bergaduh ke untuk mendapatkan. Kekuatan nilai itu yang seperti saya katakan. Kekuatan nilai itu yang meletakkan Malaysia satu tahap yang agak tinggi di peringkat antarabangsa. Bukankah kita sebagai PGPF saya terlibat dalam pelbagai gerakan kemanusiaan di peringkat luar? Betul. Seperti mana yang dinyatakan tadi, kita bermula daripada mana? Kita mula daripada protes. Protes boleh membawa kepada konflik. Dan daripada konflik kita mencari apa yang kita panggil sebagai keamanan. Apa yang kita anggap ialah keamanan adalah suatu perjalanan dalam menuju kepada ke arah yang lebih baik, kesejahteraan umat manusia. Jadi ia bukan satu destinasi. Dan dari kami di PJPF, kami melihat kepada pendidikan itu adalah sebagai satu sumber utama dalam membekalkan masyarakat dalam perjalanan tersebut. Seperti mana yang kita akan ada pada bulan 2 tahun depan, bulan Februari, 17 Februari sampai 1 Mac, kita akan ada Mahathir Global Peace School contohnya, dengan kerjasama Universiti Muhammadiyah untuk membekalkan masyarakat bagi berbagai pihak supaya mereka tahu bagaimana untuk menangani konflik. Studennya adalah daripada pelbagai peringkat dan dia dapat 3 credit for masters program. Lokal atau internasional? Kita setakat ini kita mempunyai lebih daripada 400 pelajar seluruh dunia. Okey, itu kekuatan Malaysia sehingga kan kita boleh untuk membawa jenama keamanan itu sendiri melalui PJPF lah. Pada masa sama, menguruskan juga kebebasan bersuara itu di peringkat tertinggi dalam konteks anak muda. Apa lagi yang perlu diperbaiki?
Silakan. Silakan. Boleh tak nak jawab? Boleh ulang balik soalan tadi? Okey, dia macam ni. Di peringkat kita anak muda, di peringkat tertinggi untuk mendengar suara kita, apa lagi yang perlu disuntik nilai baru ataupun nilai tambah dan nasihat kepada mereka supaya mungkin bertindak dengan apa yang dikehendaki oleh anak-anak muda itu sendiri. Antaranya ialah sepatutnya pihak berwajib atau pihak kementerian ini dia fokus kepada anak muda. Sebab seperti kita tahu, generasi Y ni sering bertanya why, kenapa dan kenapa. Ya. Tapi kadang-kadang anak muda kena tahu how, bagaimana menyampaikan suara dengan melaksanakan pendapat tersebut. Semestinya pihak atasan akan dengar suara kita dengan, kalau kita tengok anak-anak muda hari ini daripada berpeleseran, mungkin tidak juga, mungkin ada yang baik duduk di rumah, tapi lebih baik mengikuti program-program NGO yang dilaksanakan. Dengan berpersatuan ini, kebiasaannya pihak atasan akan dengar suara kita. Kita sampaikan secara terus. Kadang-kadang laluan itu tidak terus, kita terus kepada pihak. Contohnya kalau isu hari ini, budak tidak ini student tidak berpuas hati dengan PTPTN. Saya kadang-kadang tersasul juga cakap kan. Dia tentang isu-isu PTPTN. Ya. Dalam GPMS ni, kita pernah usulkan, kita bukan hanya minta keadaan yang percuma. Kita minta mengikut antara, kalau kita tengok beasiswa itu diberi kepada yang 4 flat. Mungkin second class lower, second class upper, dia ada peratusan yang boleh dikurangkan. Tidak secara terus. Dan tuntutan itu didengari. Didengari. Itu yang kita perjuangkan. Kita sama ada dengar atau tidak. Kita Jadi tidak. jadi maklum balas itu sentiasa ataupun komunikasi itu terputus ataupun tidak. Dan itu kita ingin tahu. Komunikasi antara pihak persatuan dan juga pihak PTPTN terputus atau tidak? Atau Dan sentiasa kita yakin bahawa suara itu didengar. Hari ini kita bercakap, tak semesti esok benda itu selesai. Betul. Tapi sekurang-kurangnya, mungkin 3-4 tahun seterusnya, perkara ini akan diambil kira oleh pihak kerajaan. Yang itu kita nak. Bukan kita nakkan satu perubahan itu dengan cepat. Tidak. Jip. Okey Najib. Mungkin Najib. Najib selalu nak ada bantah ni ke? Saya tak bantah yang Okey. ni. Saya cuma nak ulas apa yang Afiq cakap tadi. Afiq mengatakan yang kemerdekaan itu didasari daripada meja bulat. Okey. Apa yang disedari, yang dicuba disampaikan mesejnya ialah masyarakat perlu pendidikan untuk boleh berdialog, untuk bernegosiasi bersama-sama supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita menangani konflik dan perbezaan pendapat. Baik. Dan itulah yang kita dapat daripada Mahadum Global Peace Corps. Baik, terima kasih kepada semua kawan-kawan kita yang sudi bersiaran bersama saya di restoran Safis Corner ini. Dan terima kasih kepada anda di luar sana, anak-anak muda di luar sana, teruskan berinteraksi bersama kami di laman sosial S2 Awani, di Twitter kami @501awani, melalui hashtag 501 Sudut Pandang. Sudut Pandang mengangkat suara anak-anak muda. Saya Ashwa Ismail. Terima kasih kepada semua. Teruskan bersama kami hanya di saluran berita segenap dimensi Sudut Pandang setiap hari mengangkat suara anak-anak muda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, brother. Right, brother. Terima kasih.